Bunyi kuat ke? Tak kan? Aku tak nak tutup kipas. Nanti sebab nanti panas. Tak apalah. Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Yes. So, apa yang aku nak buat hari ni? Aku nak buat siapa yang tengok story aku nak buat my followers go story gitu. Ya, aku tahu aku patut buat with Q&A, but aku dah buat dah. Actually aku dah buat dah. Aku dah buat, aku dah edit apa semua, but tiba-tiba vid tu hilang. So aku malas nak buat balik, nak record balik, nak edit balik, aku malas. So kita move on je. So aku ada dekat stories, siapa yang ada ghost story boleh DM aku. And ada 3 orang. Elok lah tu, tak banyak sangat. Macam korang macam 3 orang je, tak banyak pun. Pergi mampus. Elok lah tak ramai. Sebab nanti kalau ramai-ramai kan aku nak kena pilih sesuatu, nak kena baca. So at least kalau tak ramai, tak adalah aku nak kena pilih, nak kena baca sesuatu kan. Sebab aku nak surprise. Aku tak nak Aku tak nak apa Aku tak nak apa aku tak nak baca lah. Aku nak surprise. Tak nak rasa the feel tu. Biar aku baca sekarang, biar aku rasa feel tu. Okay, ada 3 orang. 3 tu yang DM aku. And aku akan cerita satu. Cerita akulah. Actually sekarang tak malam tau. Sekarang petang. 3:30. Dah 3:30. Ya ke? Yang ni ke? Kau ada satu lagi ke? Oh, ada 4 lah. Aku check balik. Lepas tu ada 4. So ada 4. Astaghfirullahalazim. So aku cerita 4 je lah. So nanti kalau aku nak cerita pasal cerita aku sendiri, aku akan buat video lain lah. So let's go. First one, kita ada daripada Alia Fafau. Comel je nama. So dari DM aku, "Hai, saya ada cerita tapi taklah seram, tapi masih mengganggu lah. I know benda ni ada dalam rumah I. So lately ni, before I nak tidur, tengah mamai, dia rasa macam kita bangun, tengok dekat pintu, and dia tengok kita balik, which is kelibat hitam lah. And selalulah juga dia cakap dinding dalam gelap, lalu laju tepi katil. Paling seram nak tidur dengan nama kena panggil tepi telinga, sayu-sayu. Tapi ignore je sebab mengantuk, that's all. And my jiran punya anak pun pernah nampak sebab ada rumah kosong kat tingkat 3 je. Tu dulu ada atuk yang duduk tapi dah meninggal. Jadi rumah tinggal sejak anak dia pindah keluar." Apa lah. Aku tak boleh dah macam kalau rumah-rumah kosong ni kan, aku sumpah tak boleh. Sebab dekat depan rumah aku ada satu rumah kosong juga tau. And seriously aku macam tak nak tengok rumah tu sebab aku takut gila. And then bila dia kena nama kena panggil tepi telinga sayu-sayu tu, sumpah ya Allah takut gila tu. Serius tak? Weh, aku tak adalah rasa macam keseraman sangat tu tau. But whatever. So next we have NXD Mochi. Apa ni? Next D Mochi. Next D. So dari perasaan aku, okay, I cerita Okay, cerita ni dari 2020. Malam tu semua orang dah tidur dan I terjaga sebab nak pergi tandas. I pun bangun pergi toilet. Lepas tu bila dah kencing apa semua kan, I keluar dan I nampak kakak I tengah basuh pinggan. Siapa basuh pinggan tengah malam? Tak apalah. I pun pelik lah, kenapa tiba-tiba dia basuh pinggan malam buta macam ni. Yes, sebab sebelum ni dia tak pernah pun buat macam tu. So I tak nak tegur dan I masuk bilik balik. Bila I masuk bilik, I tengok katil I ada kakak I. Dude. Dan I teringat balik, lepas tu siapa yang basuh pinggan tadi? Nasib I tak tegur wow. Aku tu tak nak cakap apa, but rajin hantu tu basuh pinggan tengah-tengah malam. Dia nampak pinggan kotor tu dalam apa, dalam sinki. So dia basuhkan. Husnuzon.
Apa-apa pun, aku selalu juga dengar cerita-cerita macam ni. Macam benda tu menjelma sebagai macam kawan kau yang macam tengah-tengah malam nak pergi tandas, dia ajak kawan dia. Lepas tu kawan dia tu tunggu depan pintu senyap je kan. Lepas tu bila keluar tengok kawan tu dah tak ada, masuk bilik tengok dia dalam bilik tengah tidur. Macam scary lah. Sebab tak pernah jadi lagi kat aku sebelum ni. Seram Syah. Tapi taklah seram mana, aku tak tahulah. Sebab aku masih macam, aku sendiri pun pernah mengalami lagi seram daripada ni. So aku rasa macam cerita-cerita macam tu tak seram mana lah. Tak adalah aku tak pernah kena lah. Tapi kakak aku kan, sorry lah, phone aku ni lembab sikit. So dia macam loading lama gila. Aku guna phone lain. Phone aku yang memang aku selalu guna tengah record kan. So aku guna phone lain. Okay dah. Ni daripada MXFX06 ni, kawan aku, kawan online aku. Ni nama dia Amar. And intro baru aku tu kan, dia buat so macam siapa YouTuber baru kan. Tak tahu nak buat intro macam mana, korang boleh minta tolong dia. Tapi kena bayar, tak ada free-free. Aku je free sebab aku special. Okay, ni cerita dia. Benda ni baru jadi masa malam tahun baru. Aku kat kampung aku. Macam biasa time cuti. And kampung aku jalan dia lurus je. Satu jalan tu dia ada bagi gambar. Ting, 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 ting. So, jalan belakang tu hutan. Dulu tempat aku belajar kuda. Semua kat situ. And sekarang dah semak samun. Dah 3 tahun ditinggalkan. So, nak dijadikan cerita, sebelum ni aku tak pernah nampak. Sumpah demi Allah, seumur aku tak pernah nampak hantu. So, mak aku dan kakak aku, dia tengah jalan mencari line. Sebab kami di sini line H ya. So kami jalan-jalan lah, cari line sampai tengah jalan. And mak aku lah kita go. Biasa mak-mak selalu macam tu kan, kita tegur. Macam berani betul. First aku nampak baju putih lalu, like manusia lalu. Because tu kan ada lampu. So aku ingat manusia lah or nenek ke kan. Sekali dia lalu, ya Allah babe, nampak jelas lagi nyata bitch. Dia carut, berbaju putih gitu, macam nak pergi haji je lah. Takut pergi haji. Sebab memang tu dah terkejut. And kami terus masuk rumah. Takut. Ngam-ngam pukul 12 malam. Malam tahun baru ya. What? Biasa mak-mak selalu macam tu kan. Sumpah macam mak-mak selalu macam pergi tegur. Pergi rajin betul kita tegur, tahu tak. Macam ibu di luar sana sekalian, janganlah berani sangat. I know lah, you guys ni macam berani je kan, macam tak percaya benda-benda macam tu kan. Tapi janganlah gitu. Kan apa-apa jadi kan seram. Alah, takut betul. Okay, next. And this is the last story from Angelina_Blondie. Blonde ke Blondie. Dari plus story aku, I have, do you want it? Lepas tu aku cakap lah yes. Apa semua kan. Dia kata in Malay kan. Sebab dia selalu chat aku in English. So aku pun cakap can. Actually ni pun kawan online aku. And one of the kawan online aku yang aku rapat This is the story. Okay, first saya pergi ke Korea sebab ada rumah baru. Okay, macam biasalah, barang-barang semua kena beli, settle. And ada satu hari tu, kita orang satu family keluar nak beli sofa. Tapi masa nak beli tu, uncle tu tanya, baru pindah ke? So, my mom said, yes. Kita orang baru pindah and uncle tu tunjuk satu sofa ni. So, my mom was not interested sebab ada banyak kotor. So, esokkan harinya, kita orang pergi lagi kedai tu. Sebab apa kita orang pergi? Sebab kedai tu paling dekat tau. And then, my mom dah jumpa satu sofa ni. Oh yes, it's so pretty and perfect. And no kotor apa-apa pun. But suddenly, my dad and me was gonna go to the toilet tau. Tapi saya masuk dulu. Tapi tandas tu langsung tak ada lampu. And kotor. So, I tak tahan. So, I kena paksa lah. Jadi, lepas tu, I dengar bunyi tau. Bunyi orang bercakap. Tapi tak ada orang. And I jumpa kain warna putih tau. And yang paling teruknya, I nampak ada orang intai I dari bawah pintu tandas tu. And I cepat-cepat buka pintu. And I told my family about it. And laki memang was tengah tanya pasal sofa tu. And yang bestnya, my dad pun nampak benda tu. But my dad jumpa paku ayat apa entah, kain merah, putih, kuning. And akhir-akhir, my mom balik. Suddenly, my dad dengan I sakit tau. Mata sakit sangat. Sampai esokan harinya, kita orang muntah darah. Oh my god. Weh, merembas ya. Macam tiba. My mom like satu family muntah darah. And we jumpa doktor. And doktor tak dapat
tahu apa-apa yang kita orang balik KL jumpa ustazah semua kan. Cek-cek kena santau. Kena santau. Sebab apa kena santau? Sebab uncle tu ada bela saka. Sebab tu tempat tu kosong. Like that. And ada satu hari tu kita orang balik Korea. My mom jual rumah tu and beli rumah baru yang jauh dari rumah tu. And why my mom jual? Sebab benda tu dah bersarang kat rumah tu. Sebab uncle tu hantar benda tu kat rumah tu. Macam benda tu dah banyak gila. Macam dah beribu. And last we all okay after baca surah. And I lupa nak bagi tahu, selepas I keluar dari tandas tu, I ada baca surah-surah. Tapi benda tu dia kuat sangat. Dia macam saka paling kuat tau. Dude. Oh my god, that's so scary. Macam santau ni sumpah scary gila. Like seriously. Kena intai. And plus tak ada lampu. Tak ada apa kan. Lepas tu kau tengah kencing kan. Kalau aku macam no way. Aku akan pergi ke tempat yang lain yang ada lampu kan. Berani siap perempuan tu. My god. Ni yang muntah darah tu bapa. And dia cakap lepas dia muntah darah, dia orang jumpa doktor. And doktor pun tak dapat kesan apa-apa tau. Same like my sister. Dulu, okay lah aku nak cerita Dulu kakak aku, dia duduk asrama tau. And then dia call parents aku, cakap lutut dia sakit gila kan. Lepas tu bawa balik lah, bawa pergi hospital. Doktor buat MRI, buat X-ray, buat apa, tak ada apa-apa. Sihat sejahtera tau. Lepas tu balik rumah tu, esoknya tiba-tiba dia okey. Tiba-tiba kaki dia boleh jalan macam biasa. Sebelum ni dia tak boleh jalan tau. Dia pakai tongkat. Tapi lepas dia pergi jumpa doktor, balik tu kaki dia terus okey. Macam tak ada apa-apa, sakit sikit pun. Macam tu. Lepas tu besoknya balik, dia sakit balik. Tak ada jalan balik, dia muntah-muntah. And then my parents pun bawa pergi jumpa ustaz tau. Ustaz dekat satu ustaz dekat Senawang tau. And ustaz tu macam ubat-ubat lah tanya kan. Lepas tu ustaz tu ada tanya tau kat kakak aku, ada barang apa-apa ke? Macam gelang ke, batu ke kan. And my sister cakap boyfriend dia dulu bagi satu gelang tau. Satu gelang hitam yang lebih kurang macam ni. Macam ni. Baik ni aku beli kat Shopee. Ni tak ada apa-apa lah, alhamdulillah. Time tu kakak aku pakai. Lepas tu dia macam kita orang, aku dengan adik-beradik aku, dia macam suka barang sesiapa tau. Macam dulu kakak aku ada gelang tu, lepas tu abang aku pakai, lepas tu aku pakai. And aku tengah-tengah pakai kan, aku main, tiba-tiba jatuh, gelang tu putus tau. Okay, kita dah lari topik, but it's okay. Lepas tu ustaz tu cakap ada benda, ada yang tak elok lah dekat gelang tu. Macam gelang tu macam macam mana nak cakap ni, macam ubat pengasih. Faham tak? Sebab dulu entahlah. Sebab ustaz tu cakap sekarang ni kan macam ubat pengasih ni kan ada kat YouTube tau. Korang boleh belajar kat YouTube. Macam benda sekarang sebab dah moden kan. Dulu macam nak kena jumpa bomoh apa semua kan. Sekarang tak payah. Dekat YouTube semua benda ada. So that's why lah. Lepas tu lepas dah ubat-ubat apa semua tu kan, rupanya lutut kakak aku tu sakit sebab ada benda yang memang duduk dekat lutut kakak aku tu. Sebab dia suka macam nak sakitkan lagi tau kakak aku. So lepas ubat tu apa semua tu, balik tu dia tak tidur dalam bilik seorang. Sebab time tu aku dah jam berapa ya? Dah jam 4 tu. Aku still tidur dengan parents aku tau. Parents aku tidur kat ruang tamu tau. So aku tidur kat depan sekali dengan depa lah. Kakak aku dalam seminggu 2 tu dia tak tidur dalam bilik tau. Dia tidur dekat luar dengan parents aku lah. So lepas 2 minggu tu dia makin okey, dia okey dah. So yeah. But now dia tak ada cerita apa-apa pula. I mean dia cakap adalah, tapi dia tak layan. Sebab dulu kat kampung aku kat Terengganu tau, memang kakak aku selalu kena dekat kampung aku kat Terengganu. And alhamdulillah kita orang balik baru lagi hari tu. Alhamdulillah dia tak ada apa-apa. Dia kata dia kalau macam tak okey sekalipun, dia kena juga okeykan diri dia. Sebab sampai bila kan jadi macam tu. Kalau tak memang tak balik lah parents aku kat rumah tu kan. Sebab aku punya atuk dengan nenek dah meninggal. And rumah tu tinggal ada pakcik aku lah, ada pak mat aku kat situ. Memang duduk situ seorang-seorang. Tapi macam kat kampung aku besar tau. So dia macam ada ground floor dengan
ke atas. So dia macam kena naik tinggi sikit baru sampai ke atas tu. So pak mat aku ni dia memang tinggal kat bawah. Dia memang jarang gila lah naik atas. Benda tu macam aktif kat atas je, kat bawah dia tak aktif sangat. So mostly aku dengan parents aku, dengan family aku tidur kat bawah lah. Kecuali abang aku dia tidur kat atas dengan pak mat aku, dengan pak lang aku kan, dengan pak su aku. Tapi nanti time tu pak lang dengan pak su aku ada lah. Biasanya dia tidur kat atas dengan pak mat aku je. So tapi kalau korang nak dengar cerita aku yang pasal kat kampung Jerangga tu yang lagi scary kan, korang boleh tunggu nanti, okay? So that's all for my video for today. Aku rasa macam video ni tak adalah panjang sangat, tapi sorry lah kalau macam video ni bosan. And aku sendiri pun tak reti nak cerita-cerita seram-seram ni. Sebab entahlah, aku macam tidak kena membosankan. So bye-bye. See you guys in my next vid. Bye-bye.